Okey, terima kasih. Izinkan saya mengucapkan juga terima kasih kepada semua yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2016. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahawa beberapa perkara yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat yang menyentuh secara langsung bidang tugas Jabatan Perdana Menteri, khususnya unit perancang ekonomi, teraju, pemandu, talent corp, Jabatan Perangkaan, pembangunan koridor-koridor, Felda, IIM, Suhakam dan SPRM. Datuk Pengerusi yang berhormat Parit Sulong ingin mengetahui fungsi sebenar Malaysian Development Institute MDI dan adakah berlaku pertindihan fungsi. Untuk makluman yang berhormat, MDI diwujudkan pada tahun 2007 bertujuan untuk melaksanakan kajian-kajian berhubung pembangunan sosioekonomi negara dengan bantuan penyelidik dan pelbagai latar belakang seperti pensyarah universiti, pegawai pinjaman dari Bank Negara Malaysia dan pegawai-pegawai kanan kerajaan. Walau bagaimanapun, pada tahun 2013, fungsi MDI telah dikaji semula dan tidak terhad untuk menjalankan tugas-tugas berbentuk penyelidikan sahaja. MDI telah memberi fokus juga kepada perkara-perkara berbentuk dasar seperti keurusetiaan untuk mesyuarat peringkat tertinggi kerajaan seperti Majlis Ekonomi, Jawatan Perancang dan Pembangunan Negara serta Unit Pembangunan Bumiputera. Melalui penyusunan semula ini, Seksyen Pengagihan yang terlibat secara langsung dalam penggubalan dasar, strategi dan program untuk isu rumah berpendapatan 40% terendah dan agenda Bumiputera serta Seksyen Pembangunan Wilayah, Seksyen Pembangunan Modal Insan dan Seksyen Kerjasama Antarabangsa telah dirangkumkan di bawah aktiviti dasar dan diketuai oleh seorang timbalan ketua pengarah dasar. Seterusnya, berkenaan isu kemiskinan, Wabi Tenun ingin mengetahui apakah program-program kemiskinan yang telah berjaya membantu membasmi kemiskinan. Yang Wabi Tenun juga mencadangkan supaya adanya mekanisme follow-up kepada program yang telah dijalankan bagi memastikan objektif program tersebut dapat dicapai. Untuk makluman yang berhormat, dalam rancangan Malaysia ke-11, pelbagai inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, terutamanya isi rumah berpendapatan 40% terendah, B40, termasuk isi rumah miskin akan dilaksanakan seperti berikut. Meningkatkan pendapatan dan kekayaan isi rumah B40 dengan A. Mengurangkan kadar keciciran pelajar sekolah dalam kalangan isi rumah B40 melalui peningkatan kemudahan yang sesuai seperti asrama, pengangkutan dan bantuan keuangan. B. Memastikan akses kepada pendidikan dan latihan kemahiran tinggi dengan menggalakkan institusi pengajian tinggi dan latihan kemahiran, menyediakan tempat pengajian berdasarkan kriteria dan kota kemasukan khas. C. Meningkatkan produktiviti dengan menggalakkan penggunaan teknologi moden melalui program modular yang berstruktur dan menumpukan kepada teknik moden dan amalan baik. D. Meningkatkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT melalui latihan ICT asas, meningkatkan sokongan keusahawanan secara bersepadu dengan meningkatkan kerjasama antara agensi pembangunan usahawan, iaitu E. F. Membangunkan perusahaan berdasarkan komuniti dan sosial dengan memperkenalkan pendekatan sistematik dan komprehensif. G. Menggalakkan pelaburan di kawasan majoriti isi rumah B40 bagi meningkatkan peluang pekerjaan dan perniagaan yang lebih baik. Dan H. Memperluas program pelaburan bagi meningkatkan pemilikan kekayaan isi rumah 40. Dalam soal menangani kos sara hidup, ia dapat dilakukan dengan meningkatkan melalui A. Pemantauan dan penguatkuasaan peraturan berkaitan kawalan harga bagi mengekang kenaikan harga yang tidak munasabah, terutamanya keperluan asas. B. Meningkatkan penyediaan rumah mampu milik dengan menyediakan pinjaman perumahan dengan kadar faedah istimewa dan memperluaskan skim perumahan mampu milik. C. Meningkatkan perkhidmatan penjagaan kesihatan dengan menggalakkan penyertaan sektor swasta dan badan bukan kerajaan. D. Memperkenalkan sistem jaringan perlindungan sosial yang bersepadu dan komprehensif dengan dasar penamatan yang jelas. Dan E. Meningkatkan program pengurusan keuangan dan hutang bagi memupuk budaya pengurusan keuangan yang berhemat. Inisiatif ini dilaksanakan secara bersepadu dengan kementerian dan agensi kerajaan melalui program-program seperti Skim Pembangunan Kesihatan Rakyat, Gerakan Desa Wawasan, Pembangunan Ekonomi Luar Bandar, Pembangunan Tanah dan Wilayah, Pembangunan Modal Insan Luar Bandar, Program Kemiskinan Bandar dan Program Perumahan Rakyat. Yang berhormat Kota Samarahan mencadangkan agar pihak teraju mempergiatkan program-program pembangunan usahawan Bumiputera terutamanya untuk golongan muda di Sarawak. Untuk makluman yang berhormat Kota Samarahan, teraju kini sedang dalam proses akhir merangka beberapa program untuk pembangunan usahawan dan akan meneruskan kolaborasi dengan Kerajaan Negeri Sarawak melalui Unit Pembangunan Usahawan dan Industri Halal
untuk tahun 2016. Antara program yang dicadangkan adalah meningkatkan program latihan kepada usahawan di Sarawak melalui kolaborasi dengan Institut Keusahawanan Negara (INSCAN) dan pihak UPUIH. 2. Mengadakan pembiayaan dana pembangunan usahawan mikro dan program inkubator Bumiputra. Dan ketiga, membangunkan pusat sehenti bagi membantu peniaga Bumiputra menghasilkan produk yang bersifat global. Manakala Yang Berhormat Greg memohon EPU untuk mempertimbangkan projek pembinaan jalan di antara Kampung Tasik ke Kupang. Untuk makluman Yang Berhormat, berdasarkan semakan, projek jalan di antara Kampung Tasik ke Kupang Greg belum dimohon untuk dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-11. Namun begitu, pihak EPU akan menimbangkan permohonan Yang Berhormat mengikut keutamaan dan mencadangkan agar Yang Berhormat juga dapat menulis kepada pihak EPU bagi memastikan projek jalan di antara Kampung Tasik ke Kupang Greg ini dapat dipertimbangkan di dalam second road plan. Yang Berhormat Dungun meminta penjelasan mengenai jenis pembangunan bagi perkampungan nelayan yang akan dibuat dalam rancangan Malaysia ke-11 dan perkampungan nelayan yang telah dan akan dimajukan. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, di bawah rancangan Malaysia ke-11, projek pembangunan semula perkampungan nelayan di Pulau Pangkor dan Lumut Perak dengan peruntukan bagi tahun 2016 sebanyak 16.33 juta yang melibatkan pembinaan baharu baik pulih dan ubah suai rumah serta infrastruktur lengkap termasuk jalan raya, rumah, kedai dan surau. Projek ini telah dimulakan pada tahun 2015 dan dijangka siap pada tahun 2018. Datuk Pengerusi, saya dapat menyatakan perkara yang ada di bawah EPU dan saya yakin ada lagi pembangunan perkampungan nelayan yang diletakkan di bawah agensi-agensi atau kementerian berkaitan, tapi tak ada dalam nota EPU. Mengenai isu pemandu, Yang Berhormat Pematang Pauh menyatakan bajet yang diluluskan untuk pemandu pada tahun 2016 adalah jauh berbeza dengan jumlah sebanyak 29 juta berbanding 142 juta pada tahun 2015. Dan apakah sebab utama penurunan bajet ini dan sekiranya perlu untuk tutup terus unit ini? Untuk makluman ahli Yang Berhormat, bajet yang diluluskan pada tahun 2015 sebanyak 142 juta adalah merangkumi 100 juta bajet NKRA isi rumah berpendapatan rendah, di mana pemandu telah diberi mandat untuk mentadbir urus perbelanjaan yang diperuntukkan untuk program-program satu azam. Manakala baki bajet 42 juta diperuntukkan untuk belanja mengurus bagi tahun 2015 yang merangkumi emolumen, perkhidmatan dan bekalan serta aset. Justru pengurangan ketara bajet pemandu pada tahun 2016 adalah kerana program satu azam akan diselia oleh kementerian yang berkaitan. Sementara itu, Yang Berhormat Seputih ingin mengetahui status Yang Berbahagia Datuk Seri Idris Jalal selepas tempoh sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri tamat. Yang Berhormat juga ingin mengetahui peranan dan fungsi pemandu selepas tamatnya tempoh perkhidmatan Yang Berhormat Datuk Seri Idris Jalal sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan, yakni pemandu, merupakan salah satu unit di bawah Jabatan Perdana Menteri yang diwujudkan sejak 16 September. Peranan pemandu telah diwartakan di bawah peranan kementerian-kementerian dan agensi-agensi dengan objektif menyelaras dan memantau pelaksanaan program transformasi kerajaan dan program transformasi ekonomi, dan secara keseluruhannya memantau dan menyelia indeks prestasi utama KPI Yang Berhormat Menteri-Menteri, Timbalan-Timbalan Menteri dan Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian. Seperti ahli Yang Berhormat sedia maklum, pelantikan Yang Berbahagia Datuk Seri Idris Jalal sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri selama 2 penggal berturut-turut telah tamat pada 31 Ogos 2015 yang lalu. Justru itu, beliau kini telah dilantik oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai penasihat kepada program transformasi negara bertaraf menteri dengan kontrak selama 3 tahun yang disediakan oleh pihak kerajaan berkuat kuasa 1 September 2015. Dengan pelantikan sebagai penasihat program transformasi negara, beliau terus kekal sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Pemandu selama kontrak tersebut. Soalan berkaitan dengan Talent Corp. Di bawah isu yang melibatkan Talent Corp, Yang Berhormat Parit Sulong mencadangkan Talent Corp mengambil langkah-langkah untuk membantu golongan wanita profesional kembali bekerja. Untuk makluman Yang Berhormat, bagi tujuan membantu golongan wanita profesional kembali dalam pasaran pekerjaan,
Telenkop giat menggalakkan majikan untuk menerima pakai Flexible Working Arrangement FWA ke arah meningkatkan integrasi kerja dan kehidupan yang seimbang serta menyediakan persekitaran kerja yang mesra keluarga atau dengan izin family friendly. Selaras dengan itu, portal flexworklife.my telah dilancarkan pada 8 Julai 2013 yang berperanan sebagai jaringan bagi membantu majikan dalam mengoptimum bakat wanita melalui integrasi kerja dan kehidupan melalui 3 pendekatan seperti berikut. 1. Memaparkan pekerjaan berdasarkan FWA. 2. Amalan terbaik FWA dan kemudahan yang mesra keluarga bagi rujukan dan kegunaan syarikat. 3. Menyediakan insentif cukai bagi majikan menyokong pelaksanaan FWA yang dimaksudkan. Ya, Yang Muhammad Farid Sulong. Terima kasih Datuk Musi. Sikit je saya nak tanya dengan Yang Berhormat Menteri ataupun mungkin cadangan mengenai flexi hours ni. Itu Yang Berhormat tadi mengatakan bahawa itu adalah galakan. Apabila galakan bersama insentif yang mungkin kurang menarik, sebab itulah tidak ramai wanita yang berminat untuk menyertai program ini. Jadinya adakah Yang Berhormat, Kementerian Yang Berhormat bercadang untuk berbincang dengan Kementerian Sumber Manusia agar flexi hours ini dijadikan sebagai, dimasukkan dalam akta pekerjaan itu sendiri sebagai salah satu pada option di mana satu galakan yang lebih lagi lah di dalam akta pekerjaan itu sendiri. Terima kasih. Saya rasa cadangan yang segar dan menarik sebab akta pekerjaan ini ada menetapkan beberapa perkara yang mesti dipatuhi, tempoh jangka masa yang ditentukan dan sebagainya. Saya rasa itu satu cadangan yang baik yang mungkin boleh dipertimbangkan terus oleh kementerian yang berkaitan, tenaga sumber manusia. Tetapi untuk makluman Yang Berhormat, sehingga hari ini ada 80 syarikat atau majikan yang telah menawarkan dan kita telah dapat hampir 684 yang memohon kepada majikan-majikan. Buat masa ini saya setuju yang menjadi daya penarik adalah mengenai insentif cukai yang diberi, dan mungkin kalau kita melihat kepada suasana kehidupan hari ini, pekerjaan secara konvensional tidak semestinya diperlukan sepanjang masa. Ada banyak perkara yang hari ini pendapatan dapat dipertingkatkan dengan kerja secara fleksi seperti ini. Jadi saya akan kemukakan sama ada boleh atau tidak, itu kita serahkan kepada kementerian yang berkaitan. Terima kasih Yang Berhormat Pak Sulong. Saya teruskan Yang Berhormat Pengerusi. Mengenai pembangunan koridor, Yang Berhormat GRIP ingin mengetahui agihan 2.4 bilion peruntukan untuk koridor-koridor dan berapakah peruntukan yang diterima oleh koridor utara. Apakah program projek di bawah koridor utara, terutamanya di kawasan GRIP. Untuk makluman Yang Berhormat, peruntukan pada tahun 2016 untuk ke-5 pihak berkuasa koridor adalah berjumlah 2.56 bilion, di mana 1.74 bilion adalah untuk projek-projek sambungan dan 818 juta untuk projek-projek baru. Agihan peruntukan 2016 bagi pihak berkuasa koridor adalah seperti berikut. Iskandar Malaysia, sambungan 120.35 juta, baru 18.0. Koridor utara 30.3 sambungan, 396.7 baru. Koridor timur 1,002 juta sambungan, 159.34 juta baru. Koridor Sabah 229.5 juta sambungan, 32.3 juta baru. Koridor Sarawak 363.6 juta sambungan, 211.89 juta ringgit untuk projek baru. Peruntukan yang diterima oleh koridor utara yang juga meliputi kawasan GRIP bagi tahun 2016 adalah sebanyak 427 juta ringgit. Di antara projek yang sedang dilaksanakan ialah di GRIP ialah menaik taraf jeti di kawasan hutan Royal Belum dengan kos sebanyak 21.3 juta ringgit dan dijaga siap pada bulan Mei 2016. Apabila siap kelak, jeti tersebut dijangka dapat menarik lebih ramai pelancong ke hutan Royal Belum. Dan ini dijangka akan menyemarakkan sektor eko pelancongan dan seterusnya menyediakan peluang pekerjaan dan khidmat sokongan kepada masyarakat setempat.
Yang Berhormat Bahagian Serai bertanyakan tentang keberkesanan projek NCIA dapat meningkatkan pembangunan dan sosioekonomi di Koridor Utara. Adakah kerajaan mempunyai perancangan untuk meningkatkan taraf ekonomi di Kampung Gula? Untuk makluman Yang Berhormat, perancangan pembangunan di Kampung Gula, pihak NCIA sedang dalam perancangan untuk melaksanakan satu bengkel bagi mengenal pasti inisiatif-inisiatif yang boleh dilaksanakan di Kampung Gula, terutamanya dalam sektor pelancongan. Dan perbincangan bersama pejabat daerah Krian sedang galak dijalankan, dan saya mohon untuk Yang Berhormat untuk sama-sama memberikan apa juga bentuk pandangan yang sesuai dengan kawasan di Kuala Gula. Yang Berhormat Jerlun bertanyakan apakah peranan dan fokus NCIA sama ada tertumpu kepada pembangunan industri atau pertanian. Untuk makluman Yang Berhormat, pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara NCIA mengguna pakai beberapa pendekatan atau mekanisme dalam melaksanakan program atau projek di Koridor Utara seperti berikut. Koridor Utara merupakan kawasan brownfield yang dibangunkan atas kekuatan sektor-sektor terasnya seperti yang dinyatakan di dalam rangka tindakan sosioekonomi wilayah Koridor Utara. Sektor-sektor teras yang saya maksudkan ialah pertanian, pembuatan, pelancongan dan logistik, serta disokong oleh ekosistem dan program-program pendidikan dan modal insan yang bertepatan. Yang Berhormat Tenom bertanyakan soal prestasi koridor pembangunan Sabah serta mengenai Livestock Keningau KILC. Terdapat 14 projek koridor pembangunan Sabah di bawah rancangan Malaysia ke-10, yang mana 7 telah disiapkan dan 7 projek lagi masih dalam projek pelaksanaan dan akan disambung di dalam rancangan Malaysia ke-11. Bagi projek KILC, ia merupakan projek jangka masa panjang yang dibahagikan kepada pembangunan 3 aras, 3 tier, iaitu nukleus, pengganda dan komersial. Buat masa ini, projek ini hanya berada di peringkat nukleus fasa pertama, di mana kapasiti 500 ekor lembu tenusu telah dibiayai sepenuhnya oleh pihak Kerajaan Persekutuan dan telah siap dan beroperasi. Projek nukleus fasa kedua adalah mengenai penglibatan daripada pihak swasta yang akan bermula pada tahun hadapan dan insya-Allah akan menjana peluang pekerjaan yang terlibat termasuk di kawasan Parlimen Tenom. Yang Berhormat Perkhidmatan PAU, tak ada nak kena jawab ke pengurusi? Ya, terpulang pada Yang Amat Menteri. You tahu soalan dia ke? You tak tahu kan? Bukan, tak ada apa sangat. Tak ada apa sangat lah. Ya, jawapan bertulis pun boleh. Saya bagi bertulis dekat dia lah. Yang Berhormat Ampang? Ya, tiada ya. Tak ada kan? Tak ada. Yang Berhormat Sik? Sik ada. Macam ni ya. Dia bertanggungjawab, dia tanya, dia tunggu. Dia bukan tanya minggu lepas, tanya siang tadi je. Dah tahu dah, memang JPM akan jawab malam ni. Seterusnya saya menyambung sesi penggulungan yang menyentuh isu berkaitan Felda. Yang Berhormat Sik membangkitkan tentang peruntukan yang diterima oleh Felda sebanyak 200 juta bagi projek jalan dan 100 juta bagi projek bekalan air. Yang Berhormat Sik mohon agar Felda mempertimbangkan peruntukan untuk membina jalan pintas ke Felda Teloi Timur sepanjang 5 km dan menaik taraf bekalan air di Felda Teloi Timur yang sering mengalami gangguan. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, skop kerja yang terlibat bagi projek jalan Felda adalah untuk menurap semula keseluruhan jalan-jalan lama yang sedia ada dan dalam rancangan Felda yang telah mengalami kerosakan teruk akibat penggunaan kenderaan berat dan kerosakan akibat cuaca. Manakala projek bekalan air melibatkan 11 wilayah Felda dengan kerjasama pihak berkuasa air negeri yang akan mencadangkan kapasiti loji berdasarkan permintaan air di kawasan rancangan Felda, kapasiti tangki, saiz pipe, anggaran kos serta kawasan terlibat. Projek ini akan melalui makmal pengurusan nilai bagi menentukan kawasan dan skop kerja tersebut. Oleh yang demikian, Felda ingin mengucapkan terima kasih atas keprihatinan dan makluman ahli Yang Berhormat Sik untuk sama-sama dengan kerajaan bagi meningkatkan kesejahteraan warga peneroka. Untuk makluman Yang Berhormat Sik, Felda akan ambil maklum dan akan mengambil berat permohonan daripada pihak Yang Berhormat untuk menaik taraf sistem bekalan air di kawasan Felda yang Berhormat nyatakan tadi.
Yang Berhormat Sekijang turut membangkitkan tentang jalan di kawasan Parlimen Sekijang yang mengalami kerosakan dan memerlukan penambahbaikan serta memohon agar pihak Felda menimbangkan peruntukan tersebut untuk menaik taraf jalan Felda Pemanis, Felda Redong dan Felda Medoy. Untuk makluman Yang Berhormat, Felda kini sedang melaksanakan kerja menaik taraf sebahagian jalan di Felda Redong dan Felda Medoy di bawah peruntukan Kerajaan Persekutuan untuk tahun 2015, manakala permohonan bagi menaik taraf di Felda Pemanis akan dipertimbangkan untuk disenaraikan dan dilaksanakan dalam tahun 2016. Yang Berhormat Jerlun, Yang Berhormat Jerlun pun ada bagus, menyatakan agar serantau Felda, Jabatan Perdana Menteri membuat kajian keperluan keselamatan di kawasan rancangan Felda memandangkan pelbagai masalah sosial yang berlaku melibatkan generasi baru. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Felda mengambil berat soal keselamatan dan kesejahteraan warga yang tinggal di tanah rancangan. Felda sentiasa bekerjasama dengan agensi kerajaan di bawah Kementerian Dalam Negeri iaitu Polis Diraja Malaysia. Antara bentuk kerjasama di antara Felda dan Polis Diraja Malaysia adalah dengan menyediakan tapak balai atau pondok polis untuk beroperasi di dalam tanah rancangan serta mesyuarat dan program-program keselamatan. Sebagai tambahan, komuniti Felda juga mewujudkan pusat operasi rela dan skim rondaan sukarela bagi meningkatkan keselamatan. Serantau Felda pula sentiasa melaksanakan program-program bagi meningkatkan pembangunan sahsiah generasi baru Felda bagi mengatasi masalah sosial di kalangan generasi baru. Program-program ini melibatkan badan-badan NGO dan badan-badan lain di dalam Felda termasuk JKKP, GPW, MBFM, dan oleh itu Felda juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Jerlun kerana menitik beratkan soal keselamatan dan kesejahteraan di kawasan rancangan Felda. Seterusnya, Yang Berhormat Pematang Poh pun tak ada. Tak ada Tak ada. Saya bagi dia. Walaupun saya nak beritahu yang dia tanya tu tak ada kena-mena dengan bajet sebab FGV tak ada dalam peruntukan ini, tapi saya akan bagi dia. Dia patut bangkit peringkat dasar pun. Tapi kalau dia ada, saya jawab. Tapi dia tak ada. Persoalan Yang Berhormat Seputih. Seputih ada? Okey. Isu berkaitan pemotongan bajet tahunan Suhakam. Sebenarnya Seputih ada beberapa Yang Berhormat. Saya jawab sekali pasal Suhakam ni. Untuk makluman Yang Berhormat, kerajaan akan memastikan keperluan peruntukan agensi bagi tahun 2016 seperti Suhakam dapat menjalankan fungsi dan mandatnya termasuk dalam soal mendidik dan mempromosi hak asasi manusia di Malaysia serta kegiatannya di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, dalam tahun 2015, Suhakam telah berjaya melaksanakan sebanyak 200 program aktiviti sehingga bulan Oktober tahun ini yang melibatkan kajian tematik, aktiviti pendidikan dan peningkatan kesedaran advokasi mengenai penyertaan negara kepada baki treaty teras hak asasi manusia dan protokol pilihan serta siasatan pendakwaan mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Ianya dilaksanakan dengan baik walaupun penjimatan telah dibuat pada ketika itu kepada Suhakam. Sepanjang 15 tahun penubuhan Suhakam, beberapa cadangan dan pengesyuran yang dibuat oleh Suhakam telah pun diterima oleh kerajaan. Justru tidak benar mengatakan bahawa kerajaan tidak pernah menimbangkan cadangan-cadangan yang telah dibuat oleh pihak Suhakam. Antara contoh adalah mengenai Pelan Tindakan Hak Asasi Manusia NHRAP, 2. National Inquiry Cabinet Committee on Indigenous Land Rights, 3. Aktiviti kurikulum berkenaan hak asasi manusia di sekolah, 4. Free Primary Education, 5. Pelan Tindakan Hak Asasi Manusia dan Perniagaan Nasional. Adalah menjadi hasrat dan harapan kerajaan agar Suhakam dapat meneruskan mandat dan fungsi yang ditetapkan pada masa akan datang. Tuan Pengerusi, seterusnya saya ingin menyentuh hal-hal yang berkaitan dia. Berhormat Menteri, kalau tak cukup duit macam mana nak teruskan laksanakan? Kalau pada tahun ini dengan 10.9 juta ringgit boleh adakan 200 program bagi Suhakam. Jadi dengan tahun depan memang Suhakam dengan 5.5 juta ringgit ini memang tidak cukup. Kalau 5 juta ringgit sebenarnya ia adalah agensi, adalah peruntukan bagi satu agensi di bawah Kerajaan Negeri Selangor dah. Tapi ini Suhakam untuk seluruh negara. Jadi ini memang menunjukkan bahawa kerajaan pusat ini
memang tidak serius terhadap isu-isu berkaitan dengan hak asasi manusia. Dan juga saya juga ada tanya tentang Institute Integrity Malaysia, yang mana bajetnya juga potong dari 11.7 juta hingga 6 juta ringgit. Jadi adakah kita mau jadikan Malaysia ni sebagai satu negara yang tidak hormat hak asasi manusia, yang tidak menjunjung nilai integriti ini? Jadi saya nak tahulah, adakah kerajaan akan menimbang semula selepas beberapa ahli berhormat bangkitkan isu ni, supaya kita berharap yang nilai-nilai yang murni ini boleh terus diadakan. Program-program seperti ini haruslah digalakkan, diadakan dengan lebih banyak lagi. Lepas Suhakam, saya nak cakap pasal integriti. Tapi sebab Yang Berhormat dah tanya, saya sekalikanlah. Memang dua-dua itu nampak penurunan. Tetapi untuk mengatakan mereka tidak dapat menjalankan aktiviti, saya rasa tidak berapa tepat. Malahan lepas ni kalau saya baca tentang SPRM pun sama. Sebab semua kementerian, saya rasa kebanyakan, tak semua, mengalami pemotongan atau pengurangan. Tetapi saya beritahu tadi, walaupun ada pengurangan, kita tidak akan berkompromi sehingga menjejaskan operasi mereka. Sebagai contoh, kalau kita ambil di peringkat SPRM nanti bila saya sampai di situ, memang ada pemotongan di peringkat pembekalan aset bangunan, tetapi ada penambahan di tempat-tempat yang baru kita mulakan. Jadi ada pemotongan itu sebenarnya. Pertama, tentang emolumen kita akan pastikan tidak mengalami pengurangan yang sangat besar. Saya boleh bagi jaminan tak ada orang akan kena berhenti. Maknanya kita kekalkan jumlah, sama ada yang melihat tentang operasi, siapa yang melihat tentang aktiviti, tentang pendidikan, orang ini kekal. Mungkin yang Berhormat nyatakan bila kurang, aktiviti kita jadi kurang. Inilah yang kita panggil selama ini untuk mencari jalan bagaimana kaedah. Yang patut Yang Berhormat sebut, sebenarnya selain daripada mendakwa terus tak boleh buat, baca dulu di bawah Suhakam dia mempunyai hasil. Cuma kita seboleh-boleh nak elak dia daripada guna hasil yang disimpan dalam fixed deposit umpamanya. Sebab itu kalau terpaksa, berkemungkinan perkara ini terpaksa kita lakukan. Tetapi kalau tidak pun, kita pernah dengar supplementary budget, mana tahu nanti ada duit. Tapi jawapan yang saya nak bagi hari ini, kita tidak akan kompromi dalam soal-soal yang berkaitan yang boleh menjejaskan prestasi atau kerja Suhakam, Integriti, IIM dan SPRM. Ini yang saya nak bagi jaminan di Dewan. Walaupun ada pemotongan, ini baru nak belanja tahun depan. Kita tidak akan kompromi dalam soal-soal yang boleh menyebabkan operasi mereka terjejas, dan dakwaan mengatakan kerajaan tidak mengambil serius soal integriti, soal Suhakam dan soal SPRM adalah tidak benar. Hanya kerana melihat kepada pemotongan bajet yang disediakan. Macam mana berfungsi dengan bajet yang begitu kurang? Tidak mungkin kita tahu. So, adakah mungkin baling, mungkin ketera daripada agensi-agensi mereka akan bagi dana untuk menyokong usaha untuk Suhakam dan juga Institut Integriti Malaysia? Kalau mereka berjanji nak salurkan peruntukan, kita boleh terimalah. Kalau tidak, sebagai agensi yang bajetnya /half, no. 50%. Dia nak bantu. Seputar sokong pun tidak. Nak berbahas banyak, walaupun dengar je lah menteri buat penjelasan. We cannot accept. Tak terima, tak boleh diterima. Yang Berhormat Seputar, saya lain kali bila jawabnya buat dengan buat ampang. Saya sebut tadi, yang kita bagi ni grant kerajaan. Nanti kalau ada buku yang diedarkan atas ini tentang penyata, dia ada hasil Suhakam ni. Dan dia menggunakan, tak perlulah saya jelas panjang-panjang kan. Tapi kita tidak akan menjejaskan operasi, dan kita seboleh nak elakkan daripada dia guna duit hasil itu. Saya ada tanya dulu pada Suhakam. Terima kasih. Terima kasih pengusi. Saya rasa pengusi mungkin menteri ada membaca bahawa apa yang dikatakan oleh Komisioner Suhakam, bahawa dia kata, saya bacakan, dia kata the human rights will not be able to operate if the government goes through with its plans to slash the commissioner budget by close to half. Sebab dia kata apa? The reason the budget will only cover Suhakam fixed expenses until November next year. So maknanya ini adalah
Dia pernyataan daripada Pesuruhjaya sendiri yang mengakui kalau 50% ni dia tak boleh operasi. So jadi sekarang ni Menteri mengatakan masih boleh lagi. Saya satu pertama. Yang keduanya, saya juga heran apabila Menteri kata Suhakam ada hasil, ada revenue. Bermakna seolah-olah Suhakam ni ada juga dilibatkan dalam program-program untuk dapatkan revenue. Sedangkan tugas mereka bagi saya adalah bagaimana untuk nak mempromosi human rights, untuk nak create awareness, untuk nak menjadi suara kepada mereka-mereka yang menjadi yang dijadi mangsa kepada abuse of human rights. Itu yang kedua. Yang ketiganya, saya nak tanya kepada Menteri, bagaimanakah kita boleh tidak tahu perbelanjaan yang diperlukan oleh Suhakam, sedangkan Suhakam dah wujud berapa tahun dah. Sudah tentu kita tahu apakah perbelanjaan yang mereka perlukan. Apa patutnya dah ada satu fixed grant. Sekarang ni maknanya orang akan melihat persepsinya seolah-olah dipotong ini kerana ada banyak finding-finding yang dibuat oleh Suhakam dalam inkuari-inkuari terbuka yang agak kritikal pada kerajaan. Jadi ini yang kita tak boleh lari dari persepsi itu. Jadi saya nak tanya Menteri, bagaimanakah kita jangan jadikan satu trend, maknanya tak apa kita boleh buat supplementary budget. Supplementary budget maknanya kita belanja dulu, lepas tu kita minta endorsement daripada Dewan ini. Itu tak sepatutnya trend dalam sebagai kerajaan bertanggungjawab. Belanja dulu, lepas tu minta endorse. Sedangkan kita nak tahu sebagaimanakah sedangkan patut kerajaan perlu tahu berapa sebenarnya jumlah yang Suhakam patut perlukan. Sebab ini telah diwujudkan beberapa tahun. Terima kasih. Sebab tahulah kita luluskan banyak tu. Kita tahu tu. Kalau you tahu, kenapa Pesuruhjaya tu? No. Wait. Kalau you tak tahu, kenapa Pesuruhjaya Suhakam boleh mengatakan? Janganlah bangun, saya tak jawab ni. No, Takkan suruh saya duduk pula. Saya baru nak bagi, tapi suruh saya duduk, saya tak nak bagilah. Pengurusi, saya tak bagi dia cakap. Clarification. Menteri, saya baru cakap satu ayat sikit. Because your reply tu soalannya menafikan jawapan daripada Pesuruhjaya Suhakam. Dia mengatakan with this 50% we can operate. Tiba-tiba dia kata kerana kita tahu dah, sebab tu kita bagi sikit. So nampak kontradik dengan Pesuruhjaya Suhakam. Bagilah saya habis cakap. Sebab itulah saya sebab tahulah. Tentang November pun saya tahu. Kita tahu. Tetapi yang Berhormat tanya tadi, saya tak jawab habis. Itulah cepat sangat marah. Ni pukul 10 ni. Jangan fikir marah sendiri, orang lain pun ada marah juga. Lama tunggu. Bila saya kata ada hasil, saya bukan kata dia berniaga. Dia ada fixed deposit. Ada hasil. Berapa jumlah yang bawa eksekutif gelak ni, berapa jumlah dia dapat? Tak tahu jangan gelak. Bila kita tak tahu, yang Berhormat, bila kita tak tahu, kita gelakkan kat orang. Kita tak tahu, kita gelakkan orang. Cerita Piramli dia gelakkan orang, punya seronok. Sekali rupanya dia pun sama tak tahu. Orang gelakkan dia lagi kuat. Jadi yang Berhormat jangan buat kelaku macam itu. Saya nak beritahu, yang Berhormat sebut tentang sehingga November itu pun kita ada unjuran. Semua kementerian ni dia buat unjuran. Dan kerajaan akan menimbangkan mengikut berapa yang dirasakan perlu. Sebab itu, untuk jaminan saya bagi awal sekali, kita tidak akan berkompromi dalam soal-soal dalam menegakkan integriti kepada IIM, Suhakam dan SPRM. Maknanya kita kerajaan dan kita akan kendalikan. Susah senang yang Berhormat dulu pun malah kita tuduh kita. Alhamdulillah sehingga hari ini kita masih boleh mentadbir agensi dan kerajaan dengan baik. Kerisauan kita ambil bukan yang Berhormat je bangkitkan. Waktu kita berbincang dengan pegawai ketika mereka mengemukakan unjuran beberapa bulan dulu pun perkara ini telah dibincangkan. Tetapi yang kedua saya nak kata, dia tidak ada kena-mengena dengan perkara seolah-olah Suhakam dianiaya. Sebab itu saya sebut ada banyak perkara yang telah pun diterima oleh kerajaan. Saya baca awal nak beritahu, cuma yang tak diterima yang di-highlight ataupun diwar-warkan kepada orang ramai seolah kita menghukum Suhakam. Jawapan saya, kita tidak menghukum Suhakam dengan pemotongan yang saya nyatakan tadi. Yang Berhormat Ampang dah masuk. Saya nak jawabkan yang Berhormat Ampang menyatakan tentang data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia yang saya tak pasti dia gunakan perkataan tak up to date lah, terlambat DOS. Maaf saya kalau saya guna not up to date okey, lapuk. Actually lapuk lagi teruk daripada not up to date Okey. Untuk makluman yang Berhormat,
Jabatan Perangkaan Malaysia (DOS) merupakan agensi rasmi yang mengeluarkan statistik negara, dan antara fungsi DOS adalah untuk mengumpul dan mentafsir perangkaan bagi tujuan pembentukan atau pelaksanaan dasar kerajaan dalam apa juga bidang yang diperlukan oleh kerajaan atau bagi memenuhi keperluan perdagangan, perniagaan, perindustrian, pertanian. 2. Menyebar perangkaan yang telah dikumpul atau tafsiran yang dibuat atas perangkaan yang dikumpul itu bukan sahaja kepada agensi kerajaan tetapi juga kepada pihak berkuasa atau orang-orang yang mana maklumat itu berguna untuk mereka, dan memelihara integriti data dan menjamin kerahsiaan maklumat individu atau pertubuhan yang dibekal oleh responden. Setiap data yang dikumpul adalah semata-mata untuk kegunaan penyusunan statistik. Ini latar belakang. Bagi menghasilkan data yang berkualiti dan berintegriti, DOS memastikan prosedur penyusunan statistik yang diamalkan mematuhi United Nations Fundamental Principle of Official Statistics dan piawaian antarabangsa lain yang menekankan kepentingan kerahsiaan data individu dan impartiality dalam pengeluaran statistik rasmi negara. Penyebaran statistik rasmi utama hendaklah juga memenuhi keperluan Special Data Dissemination Standards (SDDS) yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF). Malahan sukacita saya maklumkan, DOS telah mendapat pengiktirafan (acknowledgement) daripada kedua-dua badan dunia tersebut, terutamanya dari segi pematuhan ketepatan masa dan dari segi ketelusan. So kalau nak kata not up to date ataupun lapuk, saya tak tahulah nak dengar cakap ampang ataupun SDDS dengan IMF. Okey, mengenai dakwaan mengatakan bahawa DOS not up to date atau lapuk, pihak DOS telah berjaya mengeluarkan data jangka pendek yang menjadi indikator utama ekonomi Malaysia lebih awal berbanding tempoh yang ditetapkan mengikut SDDS, iaitu 12 minggu selepas tempoh rujukan seperti berikut. 1. Data KDNK suku tahun 6 hingga 7 minggu. Data bulanan perdagangan luar negeri 5 hingga 6 minggu lebih awal. Data bulanan indeks pengeluaran perindustrian ataupun IPI 6 minggu. Indeks harga pengguna CPI dikeluarkan dalam tempoh 2 hingga 4 minggu selepas bulan rujukan, dan indeks harga pengeluar PPI pada hari terakhir bekerja bulan berikutnya. Untuk makluman yang berhormat, berkenaan data tahunan, DOS melaksanakan banci setiap 5 tahun bagi banci ekonomi dan PKS serta banci perdagangan edaran CDT, manakala banci penduduk pula dijalankan setiap 10 tahun seperti amalan antarabangsa. Mengikut amalan Agensi Statistik Antarabangsa, data-data banci ini dikeluarkan dalam tempoh 8 bulan selepas tahun rujukan. Contoh, CDT yang dijalankan pada tahun 2014 bagi tahun rujukan 2013 telah berjaya dikeluarkan dalam tempoh 12 bulan, yang mana ianya adalah 6 bulan lebih awal dari piawaian yang ditetapkan. Itu jawapan dari Mat. Kursi yang terakhir. Ya, ampang bangun je. Terima kasih Menteri, terima kasih Datuk Supri Mursi. Cuma nak tahu sikit Menteri, berapa kekerapan yang dilaksanakan survey ini? Memang tadi Menteri sebut dalam 12 minggu dapat tepat masa itu, tapi kekerapan kita melaksanakan kajian dan survey, adakah ia menepati piawaian yang disebut tadi? Saya cuba mudahkan. Jawapan tu dah ada tadi, tapi ni orang tulis dia. Pertama, dia ada jangka pendek, jangka panjang, dan ada yang bulan, minggu, ada tahun. Yang buat 10 tahun sekali ni banci penduduk. Kita buat kali terakhir 2010, 2011, mana lagi sekali kita kena buat 10 tahun lepas itu. Banci ekonomi bukan mungkin, standardnya bila 10 tahun sebab penduduk itu dari segi usia, perubahan, boleh sehingga 10 tahun. Dari segi ekonomi dia akan 5 tahun sekali. Perusahaan kecil sederhana 5 tahun sekali. Jadi ini antara perkara yang kadarnya 5 tahun. Ada juga contoh-contoh survey yang dibuat secara tahunan. Jadi dia memang berbeza-beza, tapi tak boleh kita kata kenapa masih guna data ekonomi yang 5 tahun dulu. Sebab ini standard yang digunakan di peringkat antarabangsa sebagai data rasmi. Namun begitu, selain daripada DOS, ada banyak kajian-kajian yang dibuat oleh pelbagai institusi, universiti yang digunakan pakai oleh ramai orang. Tetapi data ini dari segi pematuhan kepada piawaian antarabangsa tidak sama seperti yang
digunakan oleh DOS. Sebab itu di awal tadi saya baca 3 perkara yang penting yang perlu dijaga oleh Jabatan Perangkaan Negara. Yang Berhormat. Yang terakhir, Datuk Pengerusi, sebab selalunya saya yang terakhir di Jabatan Perdana Menteri. Tapi lepas saya ni ada satu lagi, Timbalan Menteri yang berkaitan, Yang Berhormat tak sebut pasal JAKIM. Jadi Yang Berhormat tak tahu, ada orang lain sebut pasal JAKIM, JAKIM belum jawab. Ada satu. Jadi ada lepas saya ni ada lagi, nak beritahu, belum nak berhenti lagi, ada sambung. Jadi saya nak bangkitkan yang terakhir, Tuan Pengerusi, Datuk Pengerusi, isu yang dibangkitkan tentang SPRM. Isu penubuhan Suruhanjaya Perkhidmatan SPRM oleh Yang Berhormat Kepong. Okey, Yang Berhormat Sepang. Mohon penjelasan berkaitan kenyataan yang dikeluarkan oleh SPRM berkaitan 2.6 bilion adalah derma sedangkan siasatan belum selesai oleh Yang Amat Berhormat ke atas Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri telah belum dipanggil. Itu yang dinyatakan tadi. Datuk Pengerusi, SPRM telah mengeluarkan kenyataan media pada 3 Ogos 2015 dan 5 Ogos 2015 berdasarkan penemuan awal dalam siasatan bahawa 2.6 bilion ringgit yang dimasukkan ke dalam akaun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah derma yang disumbangkan oleh pihak tertentu berdasarkan dokumen-dokumen yang diambil dari pihak bank. Namun begitu, siasatan lanjut sedang dijalankan bagi menentukan sekiranya terdapat sebarang kesalahan di bawah Akta SPRM 2009. Bagi melengkapkan siasatan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai penerima sudah tentu akan dipanggil untuk memberikan keterangan. Malahan beliau sendiri telah mengeluarkan kenyataan untuk bekerjasama dalam siasatan ini. Dah. Dah belum? Ada lagi? Okey, dah. Sabar. Memandangkan kes ini melibatkan transaksi dan saksi-saksi luar negara, sudah tentu ia akan mengambil masa. Izinkan saya untuk memetik dalam bahasa Inggeris dengan izin, justice delayed is justice denied, but in the contrary, justice hurried is justice buried. Namun begitu, saya beri jaminan di Dewan Yang Mulia ini, SPRM akan memberi fokus dan tumpuan dan akan bertungkus lumus dalam menjalankan siasatan terhadap isu ini. Pada masa ini, pihak SPRM sedang meneruskan siasatan kepada kes yang dimaksudkan. Terima kasih. Terima kasih, Datuk Menteri. Terima kasih, Menteri. Menteri yang saya rasa Menteri yang ada juga latar belakang undang-undang sudah tentu dapat melihat dengan keganjilan kenyataan daripada SPRM ini. So, apa saya kata itu? Saya telah baca kenyataan SPRM 3 Ogos dan 5 Ogos. Dalam kenyataan daripada 5 Ogos, dia mengatakan bahawa kami telah pun menghubungi penderma itu. Telah menghubungi penderma dan katanya penderma itu mengatakan bahawa itu adalah derma setelah melihat 4 dokumen yang dalam bank itu yang menulis kata-kata penderma. Jadi saya ingin, yang saya rasa pelik, bagaimanakah hanya kita dengar seorang saja. Tentu dalam kes derma ni melibat, kalau kes yang melibat rasuah atau derma ni mesti melibatkan taker and giver and taker. Ada dua pihak. Jadi dalam keadaan pihak SPRM mengakui belum memanggil orang yang so-called penerima derma atau penerima rasuah ini, tiba-tiba terus kata derma. Jadi bagaimanakah SPRM boleh dengan cara, janganlah kacau, jaga pertanian, jaga ikan je lah, jangan kacau. Ni tak ada kaitan dengan ikan. Pengurusi, saya harap Menteri, Timbalan Menteri jangan kacau. Dia jaga bagai ikan, orang tak ada tanya ikan, diam. Jadi saya nak tanya tadi, apabila kita buat gitu, maknanya persepsinya ialah seolah-olah telah pun muktamad bahawa itu adalah derma. Dan panggil Perdana Menteri untuk nak ngesahkan itu derma atau tidak. Sedangkan sepatutnya kita siasat, kita jangan buat apa-apa kenyataan derma atau tidak. Jadi sekarang ni, diamlah. Saya ingin mengatakan bahawa kenyataan itu telah menyebabkan wujudnya keraguan. Adakah siasatan akan dilakukan dengan telus? Dan saya juga heran, kenapakah begitu lamanya untuk nak ambil, sedangkan boleh menghubungi the so-called penderma daripada luar, tapi yang dalam negeri tak panggil lagi. Saya nak tanya dengan apa ni, Menteri,
Jauh mana lagi SPRM nak ambil kenyataan ni? Kenapakah apabila melibatkan Menteri tiba-tiba ada favoritism pula, tiba-tiba dia boleh ikut suka dia pula, bila nak panggil, bila tak nak panggil. Jadi saya harap Menteri dapat memberi penjelasan tentang hal ini. Terima kasih. Datuk Pengurusi, saya beritahu tadi, dia buat pengumuman beritahu Dermo yang Muhammad nak keluar ke, anda duduk dulu. So saya tak, bukan tu terganggu saya lah yang Muhammad. Yang Muhammad dah kahwin belum? Tanya je. Saya bukan tanya seputih, tapi seputih dah kahwin belum? Okay. Kan dah kena. Okey. Dia beritahu tentang derma, tetapi saya sebut tadi, namun begitu, derma sebab dokumen namun begitu, siasatan lanjut sedang dijalankan. Sebab kita tak kata tentang perkara lain. Kenapa kita sebut pasal derma pada ketika itu? Kerana cerita ini bermula dengan satu laporan mengatakan ia adalah dana daripada 1MDB. Jadi tuduhan itu perlu diredakan supaya minat ramai-ramai, termasuk orang-orang yang berkepentingan ketika itu, menuduh bahawa duit yang dimasukkan ke dalam dana akaun Perdana Menteri daripada 1MDB dapat kita selesaikan. Itu maksud dia. Kalau tidak, siasatan SPM jarang membuat pengumuman. Dalam kes ini, jangan kata boleh buat pula. Kalau baca 29.4, siasatan tidak boleh dikongsi kecuali dengan persetujuan daripada AG dan Pesuruh Jaya SPRM. So dalam kes ini, pengumuman terpaksa dibuat untuk memastikan bahawa yang dimaksudkan itu bukan dari 1MDB. Dan jawapan saya teruskan, yang siasatan ini juga diteruskan bagi memastikan tidak terdapat sebarang kesalahan di bawah akta SPRM. Sikit Menteri. Terima kasih, Emosi. Saya boleh terima kalau saya kata, okey, berdasarkan yang maklumat kami terima, dikatakan itu derma. Boleh lagi. Tapi ini telah satu conclusive statement. Ini adalah derma. Mana boleh buat begitu? Dalam keadaan belum diambil statement orang yang dia kata terima derma itu. You cannot jump to conclusion. You cannot make a conclusive statement dengan izin. You must be very careful with your words. Because di sana ada orang-orang tahu undang-undang. Tak, saya nak mengatakan bahawa bila dikatakan ini adalah derma bukan daripada 1MDB. Sekejap lah, jangan tak tahu diamlah. No, Menteri, I'm serious. Saya nak kata gini, Menteri pun tahu sebagai seorang pengamal undang-undang. Apabila kita kata ini adalah derma bukan dari 1MDB, kita telah membuat satu conclusive statement. Bermakna kita, Menteri Perubahan, you bukan ni, you dulu, you tiang, Menteri tiang diam. Menteri tiang diam. Menteri tiang diam. Menteri tiang, jaga tiang mana? Apa kira you kepala tak betul? Boleh bodohkan tiang kepala tak betul. Tarik balik. Hari tu dah buat ruling. Saya tak akan react kalau you tak kacau. Apa kepala tak Kenapa betul? Menteri kacau? Suruh tarik balik. Speaker, hari tu dah bagi tahu dah buat ruling dah. Tak boleh cakap benda yang I was mengaku. given Tak boleh cakap, tarik balik dulu. You don't question me, okay? Dia kata apa cakap banyak, tarik balik. Kata Menteri, mana tak betul, tarik balik. Tarik balik. Speaker, hari tu Speaker dah buat ruling, tak boleh cakap benda-benda yang tak boleh cakap dalam Dewan Yang Mulia ni. Tarik balik. Menteri, apa ni pengurusi? Tarik lah balik. Ini beyond your comprehension lah. You tak faham nanti. Bajet dah tak sokong, pembangkang tak sokong bajet. Ini benda yang tinggi, susah nak faham. Balik rumah tidur lah semalam. It's beyond your comprehension. Balik lah. Kalau dah tak sokong semalam, ya tak sokong, sekarang nak berbahas. Buat apa? Buang masa orang lah. Orang kampung semua tahulah pembangkang isu. Saya ingin balik tidur. Menteri, sepatutnya apabila melibatkan seorang tokoh Perdana Menteri, kita must be seen independent. Kita must be independent and be seen to be independent. Dan sekarang ini, saya ingin tanya, mengapakah kenyataan itu dalam berbentuk konklusif? Mengatakan ini adalah derma, bukan daripada 1MDB. Ini bermakna seolah-olah kita dah sahkan, penyiasatan dah lengkap.
So oleh patutnya kita hanya kena kami dapat maklumat inilah derma, tapi kami akan sesat. Adakah benar atau tidak derma? Kami akan that should be. Come on lah. Ini kita bukan kali pertama buat kes jenayah SPRM ni. We know sebab the investigation. Jadi saya akan menyatakan Menteri Perumahan, Menteri Tiang, jaga tiang lah. Kalau berani bangun lah. Alah, Menteri tak ada kelas. Menteri jaga air kencing, Menteri suruh orang bangun pagi. Inilah Menteri. Yang Muhammad semua duduk, Yang Muhammad Menteri Sepang semua duduk. Ya. Yang Muhammad Lenggong, Yang Muhammad Baling. Ya. Dia tarik balik. Ya. Kalau tidak, apa dah? Kalau tidak apa? Nak tunggu apa? Kalau tidak. Ya, Yang Muhammad Sepang. Tarik balik dulu. Tarik balik. Sudahlah tadi. Ini mata orang ya. Hormat dah. YP ni lah. Yang Muhammad Sepang. Yang Muhammad. Ya, saya sengaja biarkan untuk Yang Amat Menteri dan juga Yang Amat Sepang berpuas hati di antara satu sama lain. Yang Amat diam, Yang Amat. Dan saya mendengar beberapa perkataan yang tak sepatutnya dikeluarkan. Jadi untuk meredakan keadaan, Baling saya minta tarik balik, seputih tak ada orang yang tak. Sila Baling. Saya tarik balik, okey? Okey. Dan saya minta Sepang tarik balik Menteri Tiang, Menteri Air Kencing. Saya tak cakap benda kencing. Saya kata Jangan nak mengata. Tarik balik. Jangan nak mengata. okey. Dia sebut kena. Ya. Sekejap. Saya cakap. Tak ada syarat. Yang Amat Sepang, Yang Amat Sepang. Kalau Baling dia mempunyai berjiwa besar, tarik balik perkataan yang saya dengar. Dan juga saya minta Yang Amat Sepang juga berbuat demikian. Dan lepas ini Yang Amat sila gulung dan mulakan dengan Yang Amat Senator. Ya. Saya minta tarik balik. Saya tarik balik. Tapi saya nak katakan bahawa Menteri Yang Amat saya Yang Amat yang memulakan provokasi Saya beraya. tanpa penjelasan The Speaker. Yang Amat Sepang. Yang Amat Sepang saya minta tarik balik. Ya. Itu tapi semua orang nak tahu. Ini dalam handset. Apa dia Tak kata? ada penjelasan. Tak ada. Ya, saya minta tarik balik perkataan Yang Muhammad Kencing, Air Kencing, Yang Muhammad Tiang. Balik Menteri saya boleh saya kata dia Menteri Air Kencing dan juga Menteri Tiang. Okey dah. Okey. Sila Yang Muhammad Kata pengurusi, saya nak buat penjelasan sedikit. Saya minta Ampang, saya anggap kes ni, isu ni dah selesai. Yang Muhammad Ampang sila duduk. Yang Muhammad sila duduk. Yang Muhammad Ampang sila duduk. Yang Muhammad Ampang sila duduk. Yang Muhammad Ampang sila duduk. Ya, sila. Akan akur untuk menggulung, minta maaf rakan-rakan yang bangun. Saya nak beritahu, saya setuju. Jangan buat conclusion. Seperti yang dikatakan tadi. Yang Muhammad pun buat conclusion. Yang Muhammad kata seolah benda itu sebagai betul seperti yang Muhammad nyatakan. Saya sebut tadi, dia nyatakan kerana dalam siasatan ada pengakuan daripada orang yang memberi. Jadi dia beritahu duit itu dia derma. Tetapi saya kata SPRM akan terus menyiasat bagi memastikan tidak ada pelanggaran di bawah akta ini. Kalau macam ada orang menuduh, yang tuduh dululah beritahu. Takkanlah semua orang bila tuduh semua kena siasat. Tetapi komitmen yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memberi kerjasama apabila dipanggil, pada saya satu perkara yang positif dalam soal ini. Dan saya tak bagi dah sebab nak gulung dah. Itu ruling. Yang Muhammad minta maaf. Akhir sekali saya nak beritahu, kalau nak kata benda ni terlalu lama, cuba tengok bila perkara ini dimulakan. Ada satu kes yang berkaitan perkara yang sama ambil 9 tahun untuk selesai.
Ini baru 3-4 bulan. Sebab itu saya sebut. Dia baru 3-4 bulan. Saya sebut tadi dalam jawapan. Melibatkan orang luar. Syarikat luar. Orang yang disebut ini saksi di luar. Dan baru 3 bulan. Berbanding dengan kes 9 tahun yang mungkin yang Muhammad boleh tahu apa saya maksudkan. Ini akan dibuat secara serius oleh pihak SPRM dan saya bersetuju. Jangan buat konklusi sekarang. Ya, Terima kasih Yang Muhammad. Berhormat. Saya jemput Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Asraf